Okey, yang ni penting. Bergerak tak slide? Perkara-perkara yang perlu diambil perhatian. Gerak. Okey, yang ini adalah kawasan yang pertamanya bila kamu nak pasang alarm sistem. Bila kamu nak pasang alarm sistem ni, benda pertama adalah kamu kena tahu surrounding, sekeliling kamu dan kawasan mana yang kamu nak cover. Kawasan mana yang kamu nak cover. Kalau katalah rumah kamu rumah taman, teres ke semidi ke, ada 4 bilik, ada 4 tingkap katanya. Kalau kamu nak cover, kamu kena tahu tingkap mana yang betul-betul kamu nak cover dan tingkap mana yang kamu tak pernah buka dan dia ada perlindungan lain dekat tingkap kamu. Jadi kalau kamu nak cover semua pun lagi baik, ataupun kamu nak pick mana-mana tingkap yang kamu rasakan tingkap tu adalah tingkap yang potensi dimasuki. Ini adalah benda-benda utama. Biasanya kalau kamu buat kontraktor untuk pasang alarm sistem ni, dia akan tanya, Encik nak pasang berapa banyak point? Itu kena tahulah mana point-point yang nak dipasang. Yang kedua adalah berkaitan dengan ukuran premis kawasan yang terlindung. Nak kena tahu juga, kalau kamu pakai wire kan, katalah ini adalah kawasan kamu punya, nampak tak saya lukis kotak ni? Katalah kamu pakai wire macam ni. Okey. Dalam ini adalah pintu, ini adalah tingkap, ini adalah pintu belakang. Katalah ni pintu. Saya tukar warna lain sikit. Okey. Ni tingkap, ni bilik, yang ni bilik. Katalah begini Okey. Kamu boleh pasang untuk cover ke semua. Sini ada sensor satu. Sini pun boleh letak satu sensor. Ini 2 sensor. Ini 3. Yang ni keempat lah. Okey, 4 sensor ni kamu boleh letak, tak ada masalah. Tapi kamu kena tahu kawasan yang kamu nak cover ni adakah cukup dengan memasukkan 4 sensor di bahagian ground floor. Maksudnya kalau katalah rumah kamu 2 tingkat. Ini kalau katalah ini first floor. Katalah ini adalah first floor. Kalau rumah kamu 2 tingkat, katalah ini second floor pula. Dia punya tingkap. Tapi second floor jarang ada pintu. Ada pintu bagi balkoni je lah. Ini tingkap, katalah ini tingkap. Adakah kalau rumah kamu 2 tingkat, first floor kamu buat, second floor tak payah buat? Boleh ke macam tu? Minta pandangan? Boleh tak boleh? Sama je, baik tu kan. Boleh tak boleh? Kalau rumah kamu 2 tingkat, kamu kena buat atas dan bawah. Orang boleh masuk di mana-mana tingkap. Sebab diorang boleh panjat guna tang apa? Tangga lah. Betul tak? Kalau rumah kamu 2 tingkat, second floor ni pun kamu kena cover. Faham tak? Kalau kamu buat yang bawah, maksudnya kamu hanya cover first layer saja. Yang layer yang kedua kamu tak cover. Jadi rugilah. Maksudnya tak baik, tak payah pasang alarm sistem tu lah. Tu yang dikata ukuran premis dan kawasan yang terlindung. Lepas tu bila kamu pasang, okey, satu benda lagi, bila kamu pasang alarm sistem ni, kamu kena tahu juga dalam rumah tu tentang kawasan kabel yang lalu. Sebab bila kamu pakai wire sistem ini dia berkendali dalam keadaan di apa? Dia apa? Nampak tak saya tulis apa tu? Dia apa? DC. DC maksud dia apa? Direct current. Jadi bila DC dia bertemu dengan AC, dia ada masalah sikit lah. Jadi kadang-kadang kalau kamu letak dia punya kabel DC bersebelahan dengan AC, dia ada interference, gangguan dan sebagainya, dia akan mengganggu ketepatan sensor tu lah. Ok, faham Jadi kalau kamu nak buat laluan tu, kamu kena hati-hati jangan lalu pada kabel-kabel yang membawa arus yang tinggi lah. Sebab dia DC. Lepas tu yang keempat, jenis pintu, tingkap, grill, bumbung, ceiling. Nampak tak? Dekat grill pun orang bumbung, dekat bumbung, dekat ceiling, lubang, kaca dan macam-macam lah. Rumah ni macam-macam jenis. Ada rumah yang macam tu, ada bangunan yang kaca dan sebagainya. Selain daripada tu, yang kelima adalah configuration premise. Premise configuration ni adalah kamu kena tengok. Kalau rumah
apa yang sesuai pasang. Kalau pejabat, dekat mana nak pasang. Kalau muzium, gudang dan sebagainya lah. Ini adalah benda-benda yang perlu diambil perhatian lah. Lepas tu ada juga seterusnya laluan kabel. Kalau kamu pasang, kebanyakan orang pasang alarm sistem ni kadang-kadang dia pasang pada awal-awal rumah, masa dia buat rumah dia dah pasang. Jadi kabel dia masukkan dalam konsil. Ada yang buat melalui salur, trunking dan sebagainya. Jadi kalau yang salur tak cantik lah, nampak lah pipe putih tu kan, dia punya apa, laluan dia punya kabel tu. Tapi biasa orang guna konsil. Jadi benda-benda ini kamu kena hati-hatilah. Kalau kamu buat konsil, kamu tak boleh campur dengan laluan kabel elektrik. Kamu kena ada casing yang lain ataupun pipe yang lain. Okey, setakat yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni ada soalan nak tanya? Kelas? Tak ada. Okey, clear Okey, seterusnya bangunan premis sebenar berbanding dengan plan lantai yang disediakan. Okey, biasanya sebelum buat pemasangan kita akan buat site visit. Ada orang dia tak pergi site visit, dia minta drawing, floor plan lah, dia panggil floor plan. Jadi daripada floor plan tu dia dah reka, tapi sebenarnya actual punya building tak sama dengan floor plan. Kadang-kadang ada buat extension dan sebagainya. Ini benda-benda kamu kena pastilah. Okey, ini saya letak sebagai faktor tambahan. Faktor tambahan yang terakhir ni adalah apa tu? Haiwan-haiwan pemusnah, haiwan-haiwan yang kacau. Contoh tikus, cicak, anjing, kucing, chemical reaction, suhu luar biasa, getaran disebabkan oleh kenderaan berat ataupun mesin. Okey, dalam rumah kita boleh letak satu dipanggil vibration sensor. Dia satu motion, satu vibration, satu magnetic sensor. Kalau vibration, kalau rumah kamu betul-betul tepi jalan, vibration sensor ni kamu kena kerap buat calibration. Dia sebab bila siapa yang rumah dia tepi jalan ataupun kamu biasa duduk tepi jalan, kamu nampak bila lori lalu, kamu dapat rasa tak dia punya gegaran tu kan. Kalau rumah kamu pasang vibration sensor tu, dia akan, kalau sensitivity dia rendah ataupun dia tinggi, dia kejap-kejap dia akan trigger, dia akan bunyi. Ini adalah, kalau saya kata haiwan-haiwan ni adalah haiwan-haiwan yang mengganggu dan dia boleh merosakkan kamu punya pemasangan. Biasanya di luar rumah kita tak pakai wire, kita pakai yang wireless lah. Kadang-kadang di luar rumah, tak nak diganggu oleh makhluk-makhluk ni lah. Okey, ini serba sedikit awal. Okey, sebelum saya masuk lebih detail dalam ni. Okey, dalam slide saya ni ada benda, asalnya banyak dalam bahasa Inggeris. Jadi saya sempat translate, ada yang saya rasa tak perlu saya translate, dia adalah English yang biasa lah, supaya kamu tahu bahasa sebenar dia. Nanti jangan kamu rasa tak faham pula kan. Okey, sistem ni terdiri daripada control panel. Yang pertama merupakan dia punya the only one brain lah, apa-apa dia punya sistem yang untuk dia kawal keseluruhan dia. Lepas tu dia ada keypad, ada magnetic sensor untuk door dengan window ni dia panggil, dalam bahasa teknikal dia panggil magnetic contact saja ataupun magnetic sensor. Sensor dia kamu dah biasa nampak dah, warna putih, biasa je kamu nampak. Dia sensor tu pun murah saja. Lepas tu vibration sensor, ada motion sensor, lepas tu dia ada dia punya, yang ni semua ni kalau kamu lihat, door sensor dan vibration sensor dan juga motion sensor, tiga benda ni, ini dia kategori sebagai input. Ini input Yang ini adalah proses. Kalau kamu lihat keypad dan panel kawalan ni, ini adalah dia punya proses. Sebab dia, konsep dia macam ni. Macam alarm sistem juga, ada input, lepas tu ni proses, yang ini output. Okey, input, output, ni proses dia. Okey, yang high decibel siren dan alarm ini adalah dia punya output lah. Ini output dia. Yang tadi disebut input. Yang kamu lihat, okey, kalau kamu lihat siren ni boleh diletak di dalam rumah dan juga di luar rumah. Biasa yang dalam rumah tu dia punya siren kecil sikit lah. Di luar rumah tu yang dalam kotak tu dia siap dengan lampu sekali. Dan kalau kamu perasan, kebanyakan rumah yang pasang alarm sistem, dia mesti letak sign ataupun apa-apalah stiker alarm rumah ini dipasang dengan alarm sistem lah, apa raja nama dia. Itu adalah lebih kepada psikologi kepada orang yang lihat lah, orang yang lihat. Okey, settle untuk apa yang ada dalam alarm sistem ni.
Okey, baru kita masuk detail sedikit tentang peranti input. Tadi kita tahu input tu apa. Dan sekarang kita tahu apa device yang ada pada input ini. Input ni adalah satu alat yang memberi signal yang mengaktifkan penggera apabila seseorang masuk ke dalam rumah. Contohnya dia ada door sensor, ada window, ada motion, ada glass sensor. Glass sensor ni nanti akan saya tunjuk macam mana rupa dia. Okey. Kalau kamu lihat di bawah ni pada gambar rumah, nampak tak slide sekarang ni, slide tentang burglar alarm ni? Kelas? Ada lagi ke tu? Nampak Okey. Okey, dalam sensor ni dia ada banyak. Ada IR sensor, ada door sensor. Yang saya kata magnetic sensor ni lah. Ni door sensor. Yang ni kalau dekat ceiling mau letak begini. Gas pun ada. Yang ni vibration. Ada juga dicampur dengan kamera. Lepas tu ada glass break sensor. Ini asap. Ini IR. Yang ni beam sensor. Kalau ada beam ni maksudnya kadang-kadang dia nampak, kalau kamu tak ada, dia boleh, orang tu masuk rumah kan, dia nampak, kadang-kadang pencuri ni malam dia datang, dia guna torchlight kan, dia apa, beam tu maksudnya maksudnya bila ada cahaya yang masuk dalam rumah yang macam dia tengah selongkar tu pun boleh menyebabkan sistem ni aktif. Dan yang penting adalah sistem ini boleh bekerja selama 24 jam lah, 24/7. 24 jam seminggu dia boleh bekerja. Kadang-kadang sistem ni kita tak guna waktu kita dalam rumah, melainkan malam kita tidur, kita nak aktifkan dia. Kalau kita waktu siang hari kita dalam rumah, kita keluar masuk kita tak aktifkan dia. Contohlah hari Sabtu kita ada rumah kan, pukul 8 pagi tu kita nak keluar rumah, nak basuh kereta ke apa semua, kita tak aktifkan dia. Bila malam kan, dah pukul 10 nak tidur, baru kita aktifkan. Jadi sistem tu dia mode standby je lah. Kadang-kadang kita tak pakai dia mode standby lah. Okey, tadi peranti input sensor ni. Lepas tu output dia adalah ada horn siren dia dan lampu strobe. Ni lampu strobe ni biasa kamu akan nampak dia di atas kotak di luar rumah tu. Dalam kotak tu ada siren ni macam ni. Yang ni dia punya keypad. Panel penggera ni yang kalau kamu lihat di luar rumah tu, dia dalam kotak macam ni. Kotak tu kotak metal lah. Dia kat luar dia bukan boleh kotak plastik, lama-lama dia hancur kan. Dia kotak metal. Dalam tu apa yang ada? Terdiri daripada litar dia, ada power supply dia, ada bateri, dan juga sambungan talian telefon sekiranya ada lah, dan juga metal box. Okey, ada yang sambung dengan telefon. Bila sambung dengan telefon, sama juga dengan fire alarm system, dia perlukan GSM. GSM ni perlukan SIM card. Jadi dia kena sambung dengan SIM card lah. Dalam rumah kita hanya ada ni sahaja, ni keypad sahaja. Luar rumah yang akan ada kotak tu. Ada kotak, lepas tu dia ada lampu di atas. Kadang-kadang dia letak di atas, kadang-kadang lampu tu dia letak di bawah. Biasanya di atas lah. Pad kunci ataupun keypad ni yang digunakan untuk aktifkan dan juga menyaktifkan kamu punya penggera lah, untuk menentukan kamu punya zon apa yang telah berlaku dan sebagainya. Dalam sistem alarm sistem sekarang ni, katalah kamu keluar rumah tadi pukul 8 pagi, kamu dah aktifkan alarm sistem kamu, katalah ada 5 zon. Kamu pakai 3 zon saja. Jadi katalah nanti bila kamu pergi keluar rumah tadi, ada sesuatu pada zon yang ketiga, dia tingkap yang nombor 3 tu dia berbunyi, ataupun adalah hentakan sedikit, ada orang cuba nak buka. Bila kamu balik, kamu akan nampak nombor 3 tu akan blinking. Maksudnya dia boleh tahu sejarah ada benda yang ganggu pada pintu ataupun tingkap nombor 3 tadi. Itu adalah sistem-sistem penggera yang terkini lah. Dia boleh bagi tahu, dia panggil dia punya memori, sistem dia dalam history tu dia boleh tahu. Oh, tadi tingkat nombor 3 ni ada intruder ketuk. Tapi dia tak masuk. Dia bila dengar bunyi dia belah kan. Jadi dalam sistem ni dia boleh bagi tahu apa yang berlaku tadi. Okay, clear? Sehingga kepada komponen penggera ni ada masalah lagi? Saya rasa tak ada masalah kot, senang ni. Kelas ada lagi ke tak tu? Senyap itu? Ada okey. Ni contoh kepada door sensor. Door sensor ni dia akan trigger penggera ketika pintu dibuka lah.
Biasa dia letak beginilah rupa dia di sini. Pintu masuk, bila kita tolak pintu tu, dia akan bagi signal pada panel dan dia akan suruh kita punya siren berbunyi lah. Apa lagi dia kata? This sensor can also be used as a door chime which make a quick beep. Okay. Door chime ni dia macam kalau kamu dekat rumah kan, dia chime ni apa bunyi dia beep lah. Dia kalau kamu kat rumah, kamu tak aktifkan kamu punya alarm, dia akan bunyi juga tit tit tit, maksudnya pintu utama kamu dibuka. Pintu utama kamu dibuka Kadang-kadang cuma pintu yang boleh buat chime ni biasanya kita buat pintu utama saja. Pintu dapur, pintu tepi kita tak buat. Pintu utama saja sebab kita sebagaikan pintu yang keluar masuk utama. Bila dibuka dia akan ada bunyi tip dit dit, dia akan beep lah. Dia akan beep untuk pintu utama chime tu. Okey, window. Window ni pun sama juga. Untuk window punya sensor ni, dia bila bergerak tingkap terbuka aja, nampak ni. Dia kontak dia terbuka saja, nanti dia akan berbunyi lah. Sama juga bila ada tingkap terbuka, dia akan trigger. Bila tingkap dibuka, dia akan bagi tahu pada control panel dan control panel akan hidupkan siren lah untuk bunyi. Okey, cuma dekat sini dia cakap yang pertama tentang sensor, yang kedua having a separate channel for each window will quickly use up all the available channel in your alarm panel. Okey, kadang-kadang kalau kita lihat dalam untuk window sensor ni, tingkap kita banyak di rumah, tingkap kita banyak. Jadi kita boleh tahu tingkap mana yang ada masalah bila kita letak kita punya window sensor dia. Lepas tu dia kata window ni tak sama dengan pintu. Sensor ni adalah visible on the window. Biasa kalau pintu kita boleh sorok, tapi untuk tingkap ni kita dia akan nampak lah, dia visible dengan dekat tingkap tu lah. Okey, ini untuk window. Okey, ni motion pula. Motion sensor ni ataupun motion detector ni, peranti untuk ni dia apa-apa pergerakan sama ada manusia atau binatang dalam kawasan yang kamu cover. Katalah ini adalah kamu punya kawasan, kamu letak di sini. Biasanya dia cover beginilah, dia punya pandangan dia begini. Dia akan cover begini. Apa-apa yang lalu di kawasan ini, dia akan dapat detect. Tapi kalau lalu selepas kawasan ni, dia tak boleh detect. Dia ada dia punya line of sight lah. Dia akan kawasan-kawasan yang dia boleh cover lah. Biasanya tempat yang diletakkan untuk sensor ni dalam bahasa Melayu kita panggil penderia lah. Store, garaj kereta dan ruang tamu lah. Tadi saya kata tadi kan, untuk motion kita letak di kawasan ruang tamu. Biasanya kita tak jarang letak di dalam bilik, dia letak di ruang tamu lah. Sensitivity penderia ini perlu dilaraskan dengan betul supaya dapat mengurangkan false alarm. False alarm ni kadang-kadang ada apa-apa bergerak ke, ada burung ke, ada kucing ke, apa ke, kita tak nak lah benda-benda kecil tu pun dia trigger. Dia benda-benda yang kita kena pastilah. Dia ada sensitivity yang kita boleh kawal lah. Sensitivity-nya di sini. Kita boleh kawal sensitivity dia. Okey, yang ni satu lagi dia panggil glass break sensor. Kalau fire alarm dia panggil apa? Kalau fire alarm kita panggil apa? Fire alarm itu saya terang apa kita panggil? Dia ada glass juga, fire alarm. Apa nama dia? Masih ingat tak? Senyap je. Ada orang tak ada orang lagi ni? Hello. Fire alarm itu kita pakai apa? Break glass. Break glass. Fire alarm kita panggil break glass. Yes. Tapi kalau yang untuk alarm system dia pakai glass break, dia tak panggil break glass dia panggil glass break. Yang ini pun sama. Yang ini pendirian ni dipasang pada bahagian kaca. Okey. Kadang-kadang kita ada pintu kaca, tingkap kaca. Ia berfungsi untuk mengesan dinding atau tingkap pintu yang dipecahkan untuk tujuan pencerobohan. Kalau dipecahkan pintu yang jenis kaca,
Uish, apa? Tadi tengah kelas lah. Apa? Okey. Okay. Nah. Kes. Okey, dengar suara saya. Dengar. Okey, untuk break glass ni dia macam fire alarm, kita kena pecahkan break glass tu. Kalau yang apa alarm sistem domestik ni, kalau kaca di rumah tu dipecahkan, barulah dia akan diaktif. Faham tak? Dia ada beza tau dengan yang fire alarm. Fire alarm, break glass yang dekat sensor tu pecah, dia akan aktif, betul? Tapi kalau yang alarm sistem ni, kalau tingkap ke pintu kaca tu dipecahkan, barulah dia aktif. Faham dia berbeza sebab dia pasang di tingkap tu. Kalau tingkap tu pecah, barulah dia akan aktif. Sensor ni jarang digunakan di rumah kediaman lah, biasa di kedai-kedai lah yang guna kaca yang banyak. Yang rumah, untuk makluman setakat yang saya tahu, kalau rumah ni dia pakai magnetic sensor, bilik untuk tingkap, untuk window, dengan juga untuk apa tu, door je, dan juga yang motion. Untuk glass ni jarang dipakai lah. Okey, yang ni adalah satu dipanggil input juga sebagai panic button. Panic button ni kadang-kadang katalah kita dalam rumah tiba-tiba nampak ada orang kat luar rumah tu macam nak masuk rumah kita, tapi dia tak masuk rumah lagi. Dia dekat luar, nampak dia baru nak panjat tembok ke apa ke kan, tapi kita dah risau dah. Kita risau takut dia masuk rumah kita kan. Jadi kamu tekan je button merah ni, dia akan terus bunyi alarm. Tu dipanggil panic button lah. Dia tekan, dia akan bunyikan, jadi intruder tu akan lari lah. Yang ni dipanggil panic button lah. Yang ni bila keadaan terkejut ataupun keadaan yang orang kamu punya alarm sistem tak boleh pakai ke, ataupun orang tu dah putuskan wire ke apa ke, panic button ni membantu lah. Faham masa bila kegunaan switch kecemasan ni, panic button ni, ia digunakan untuk mengaktifkan penggera senyap, silent alarm, dan menghantar isyarat kecemasan kepada pihak bertanggungjawab seperti syarikat keselamatan dan balai polis berhampiran. Ini satu lagi, selain daripada bunyikan automatik, dan kedua dia ada lagi satu dipanggil silent alarm, yang dia kalau disambung dengan handphone ataupun GSM, dia boleh bagi tahu pada polis ataupun syarikat keselamatan tu lah, untuk maklumat tentang rumah kamu. Yang ni biasa kena subscribe lah, bayar bulan-bulan. Digunakan di premis komersial seperti kedai serbadika, bank, kedai barang kembar dan sebagainya. Okey, setakat ni ada soalan nak tanya tak? Kelas, ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Tak ada kan saya akan tanya. Nampak macam mendengar banyak sangat ni. Okey, yang kita masuk yang sikit lagi tentang output. Yang ni output pula. Ni buzzer lah ataupun siren, tak ada masalah sangat. Saya rasa ini adalah lebih kepada nak maklumkan kepada orang keliling kamu ada berlaku pencerobohan dan sebagainya lah. Biasa bunyi ni sangat kuat. Dan okey, ada yang tanya, "Cik, berapa lama dia berbunyi ni?" Dia ada tempoh masa dia. Dia bunyi, dia tidak akan bunyi sentiasa. Dia akan bunyi dalam berapa minit. Lepas tu dia akan stop. Lepas tu dia akan bunyi, lepas tu dia akan stop. Dia bukan sentiasa bunyi. Dia macam alarm kereta. Bukan tak, alarm kereta kan dia takkan bunyi sentiasa kan. Dia akan bunyi, dia akan stop lah. Dia kata Itu setting lah. dia setting lah. Dia bukanlah sentiasa bunyi je. Dia akan bunyi, dia lepas tu dia ada senyap, lepas tu dia bunyi balik sebab dia sistem dia setting begitu. Lepas tu dia cakap sistem ini mengeluarkan bunyi yang memberi amaran kepada pengguna, dan pengguna mempunyai masalah penglihatan akan risiko pencerobohan. Katalah rumah tu ada satu lagi tambahan, katalah rumah tu rumah orang buta kan, dia tak boleh nampak, dia dengar bunyi, ada orang menceroboh rumah dia tahulah orang yang tak nampak kan. Lepas tu dia kata horn ni juga sebaiknya diletak di kawasan yang to be hidden, maksudnya tempat-tempat yang di luar yang
yang bukan boleh, maksudnya pencuri tu boleh rosakkan kita punya siren ni lah. Siren should be mounted near to the center of the first floor. Ni kalau rumah 2 tingkat lah. Memanglah horn siren ni adalah pilihan. Ada orang tak nak, dia nak pakai lampu je, lampu ataupun strobe light tu, dia blinking je. Tapi blinking ni untuk orang nampak jarang. Kalau malam baru nampak lampu tu kan, lampu macam lampu ambulans tu kan, dia berpusing-pusing tu kan. Tapi untuk bunyi ni dia lain sikit kan. Bila malam senyap, bila bunyi tu orang akan lebih alert lah berbanding dengan cahaya. Ni strobe light ni. Ni dipasang, dia lampu ni dipasang kat luar rumah. Boleh juga pasang di dalam rumah, tapi biasanya dipasang di luar rumah untuk orang tengok lah. Bila biasanya dia akan bunyi dengan lampu ni nyala sekali. Serentak. Dia akan serentak. Dia merah ni dia akan serentak sekali lah. Ni dia panggil strobe light. Strobe light. Okey, yang ni detail sikit. Yang dalam kamu lihat, okey, nampak tak sekarang ni kita berada di slide yang bertajuk panel utama. Panel utama ni adalah yang kamu lihat ini. Sistem ini berada yang kotak ni, selain daripada keypad ni, keypad dalam rumah, kotak ni akan berada di luar rumah. Faham Dengar tak? Kelas? Okey. Dia ada 2 kotak. Satu kotak yang ada control panel, ada power supply semua ni. Biasanya kita akan letak, okey, semua ni kita nak letak dalam satu rumah. Maksudnya dalam rumah kita supaya dia tak diganggu oleh hujan, panas dan sebagainya. Tapi ada satu kotak lagi. Kotak dia kecil. Dalam ini kita nak letak siren satu. Lepas tu satu lagi lampu strobe light. Yang ni yang sebenar-benarnya letak di luar rumah. Yang ni mandatory letak di luar rumah. Yang ni kebanyakan orang suka letak di dalam rumah. Ini biasa dalam rumah lah, sebenarnya lebih selamat lah, tak dikacau dan sebagainya. Dan dia boleh juga dikunci. Dalam dia mesti ada, kalau kamu lihat, dia ada dia punya board dia. Supply masukkan dia AC, tapi dia dropkan, dia step down kan, dia drop masuk dalam ni DC. Semua pakai DC. Ni semua guna DC. Padlock ni semua guna DC. Yang ini kita boleh kategorikan sebagai otak dia lah. Panel utama ni sebagai otak dia lah. Apa-apa yang berlaku. Okey, lepas tu ada tanya, katalah rumah kita ni waktu tu berlaku kilat, trip. Waktu tu juga pencuri nak masuk, tak ada current ni. Sistem boleh pakai lagi ke tak? Kalau tak ada current, boleh sebab dia ada bateri backup lah. Sistem ni dia ada bateri backup. Dia ada bateri backup. Dia control panel ni dia menghubungkan antara semua input dan juga semua output lah. Semua devices yang input dan output dia akan sambung pada dia. Okey, lepas tu kita lihat pada wire. Dia kata yang ketiga, all wires for the alarm system will be run to this panel. Semua wire daripada sensor akan datang ke sini. Akan disambung ke dalam dia punya terminal block. Ni terminal block dia. Semua wire akan disambung ke sini. Apa-apa berlaku, ini kalau wire ni kita panggil ni kotak DB lah. Apa-apa semua di sini. Ada soalan tentang main panel ni? Panel utama ni? Ada soalan kelas? Tak ada. Nak tanya boleh tanya. Apa nak tanya? Siapa tadi tanya tu? Tak ada yang tanya. Okey, kalau tak ada kita pergi pada keypad. Okey. Keypad ni adalah kalau kita punya handphone ni dia kita boleh panggilkan sebagai tadi tu otak dia, yang ni dia punya ibu dia lah, ibu yang sama kepada otak dia. Maksudnya kita nak berkomunikasi, kita nak komunikasi dengan kita punya board ni, dengan sistem ni, kita kena melalui ni, keypad ni. Melalui keypad. Apa-apa kita nak buat, kita kena melalui keypad ni. Jadi kalau kamu nak aktifkan dia dalam bahasa alam, ada yang panggil aktif, ada yang panggil arm dengan disarm. Tapi ada orang panggil activate dengan deactivate lah.
Okey, biasa keypad ni dia akan berfungsi untuk kita nak aktifkan kita punya sistem ataupun kita nak deaktifkan kita punya sistem ataupun disarm lah. Kat sini dia guna disarm. Ada yang guna arm, ada yang guna disarm. Sekejap apa nak buka ni? Kenapa? Okey, lepas tu tadi saya bagi tahu kan, dalam sistem ni dia boleh bertunjukkan history. Kalau tadi kata ada berlaku ada gangguan di mana-mana pintu, window dan sebagainya, dia akan tunjukkan di sini. Tadi ada berlaku di mana-mana, kita boleh tengok. Biasanya dipasang pada pintu utama keluar masuk bagi memudahkan proses activate dan juga deactivate lah. Okey, tadi saya dah terangkan untuk keypad ni.